Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar saya yang mengambil subjek composing audio video. Okay, jadi hari ini adalah kali pertama saya akan tunjukkan secara basic lah bagaimana untuk menggunakan software untuk video editing yang kita panggil sebagai Adobe Premiere Pro 2020. Okey, kali pertama bila kamu buka software Adobe Premiere ni, kamu akan nampak skrin macam ni lah mungkin kamu punya akan sedikit berbeza lah dengan saya sebab saya ada satu projek yang dah saya buat dekat sini. Tapi kalau kamu punya Premiere baru, belum pernah buat apa-apa, dia akan kosong. Okey. Kalau sesiapa yang tak ada skrin ni, tak apa, jangan risau. Nanti saya akan tunjukkan cara lah bagaimana untuk kita membuat projek yang baru. Okey. Untuk membuat projek yang baru, pergi kepada New Project dekat sini klik pada New Project dan dia akan buka satu window. Okey. Penting window ini. Ni kena make sure kamu buat benda yang betul lah. Okey, pertama sekali dia minta isi nama. Okey. Isi nama dekat sini, nama projek kamu. Okey, sebagai contoh saya bagi lesson 1. Okey. Kalau kamu tak bagi nama, dia akan tulis untitled. Nanti susah lah nak cari. Kemudian yang kedua, pilih satu lokasi dekat mana kamu nak save projek kamu ni. Yang ini terpulang lah pada kamu. Tapi kalau nak buat cara dia macam ni, klik pada browse. Kemudian set lah dekat mana kamu nak simpan kamu punya projek. Okay? Carilah ruang space yang besar supaya kamu boleh simpan kamu punya projek. Macam saya simpan dekat D. Kemudian katalah saya simpan dekat mana sini, kemudian kat sini. Okey, alright, pergi dekat sini. Kamu punya tak kisahlah, terpulanglah nak save dekat mana-mana, asalkan kamu tahu nak cari dekat mana. Okey, kemudian select folder. Okey, dekat bawah ni kita ada general, scratch disk dengan ingest setting. Yang ingest setting ni kita tak usik. Scratch disk, okey, yang ini untuk saya explain. Sebenarnya scratch disk ni adalah satu setting yang boleh kita buat untuk membuatkan kita punya Premiere ni tak jadi berat. Okey. Scratch disk ni kita boleh anggap dia sebagai memori tambahan. Dekat mana kita nak bagi tahu Premiere supaya gunakan memori tambahan tu. Okey, untuk setting scratch disk, kamu punya mesti lain, tak sama dengan saya kan. Okey. Dia punya rules macam ni. Okay? Kalau kamu punya PC ataupun laptop, ada satu kawasan ataupun satu space. Satu space yang besar, yang banyak lagi space. Jangan ambil space yang kosong. Seelok-eloknya dalam 50GB ke atas lah. Okay? Kamu setkan scratch disk dekat situ. Macam saya punya komputer ni. Okay? Saya pilih browse. Okay? Saya punya C, kalau kamu tengok dekat sini, tinggal 13GB. So, dia dah kecil. So, saya pilih satu space dekat sini. Yang ini besar kan? Banyak lagi space. Ada 200GB lagi space. So, saya set saya punya scratch disk dekat situ. Bila kita set scratch disk kita dekat sini, okay, Adobe Premiere nanti, dia akan gunakan space ni sebagai kita punya memori lah. Kita boleh anggap sebagai memori. Jadi, kita punya kita punya Premiere ni tak adalah berat sangat. Okey, selain daripada scratch disk, bila kamu dah set semua ni, daripada atas sampai dah dekat bawah ni, nampak semua saya set dekat tempat yang sama, dekat D. Okey, kemudian pergi pada general. Okey, dekat general ni, setting renderer ni, ini bergantung kepada kamu punya PC lah, kepada PC yang ada grafik card tambahan. Mungkin kamu akan keluar CUDA ni. Pilih CUDA. Kalau tak ada grafik card, dia akan pilih ini satu sajalah. Okay? Alright. Kemudian bila kita dah setting semua ni, kita klik OK. OK, bila kamu dah klik pada OK, kamu akan dapat window yang lebih kurang macam ni. OK, mungkin saya punya ni lain sikit daripada kamu sebab saya dah banyak kali guna. OK, bila kamu buka Premiere, kamu akan nampak macam ni lah kamu punya ruangan panel dia ada learning, dia ada assembly, dia ada editing, dia ada color, dia ada effects, dia ada audio, dia ada graphics, dia ada
libraries. Banyak kan dia punya setting dekat sini. Okey, pergi pada tab editing. Dekat tab editing ni lah tempat yang kita akan mostly gunalah untuk buat editing. Dan kamu akan nampak dalam tab editing ni ada beberapa panel. Panel yang satu, panel kedua, panel ketiga, panel keempat, panel kelima dan panel keenam. Ada 6 panel lah dekat sini. Dan setiap panel ni ada dia punya tab-tab dia. Ada yang banyak dan ada yang sikit. Contoh macam dekat bawah ni, dia punya panel. Ada lagi beberapa panel yang lain. Okey. Konsep untuk buat video editing ni, dia punya konsep dia tak susah lah. Walaupun kita tengok dia punya window ni banyak, tapi dia punya konsep senang, tak susah. Pertama sekali, saya akan tunjuk kepada kamu cara untuk import video yang kita dah rakam. Okey, sebelum tu saya nak terangkan dulu cara bekerja lah dalam Adobe Premiere ni. Okey. Yang penting dekat sini adalah bahagian panel ini, panel di bahagian kiri bawah ni. Okay, dekat sini adalah tempat untuk kita import semua elemen ataupun semua file yang kita nak gunakan. Kita boleh masukkan video, kita boleh masukkan audio, kita boleh masukkan image, kita juga boleh masukkan file-file Adobe seperti Adobe Photoshop dan juga Adobe Illustrator. Okay. Senang cerita, segala apa yang kita nak nampak dalam video kita, kita akan import melalui panel project ini. Okay. Kemudian di sebelah kanan adalah dia punya timeline. Okay. Timeline ni nanti kita akan tengoklah macam mana cara dia berfungsi. Ringkasnya, timeline ni adalah tempat untuk kita edit video kita daripada mula sampailah habis. Okay. Ini pula adalah panel untuk toolbar. Kita akan gunakan tools ini untuk membuat editing pada video di dalam timeline. Di hujung sekali, bahagian kanan bawah ni adalah dia punya level untuk volume. So kita boleh tengok lah sama ada kita punya volume itu terlalu perlahan ataupun terlalu kuat. Okay, window yang atas ni ataupun panel yang atas ni adalah panel properties untuk setiap klik yang untuk setiap klip yang kita pilih. Nanti saya tunjuklah macam mana. Sekarang ni tak nampak lagi kan. Dan panel di sebelah kanan, panel program ini adalah tempat untuk kita tengok apa yang sedang kita edit. Senang cerita, kita punya hasil editing kita akan nampak di panel program. Okey, sekarang saya akan tunjukkan macam mana cara untuk masukkan klip-klip yang kita perlukan ke dalam kita punya projek. Okay, first kali, cara senang macam ni lah. Saya dah ada satu folder dekat sini. Yang dalam folder ni mengandungi video dan satu audio. Okey, cara mudah untuk kamu ataupun cara yang terbaik lah untuk kamu manage kamu punya projek adalah letakkan semua sumber video di dalam tempat yang sama. Kalau boleh dalam satu folder yang sama, dan selagi projek kamu belum siap, jangan di-delete benda-benda yang ada di dalam ni. Sebab kalau katalah kamu dah buat kamu punya editing, kemudian kamu delete mana-mana projek ni, sedangkan kamu punya projek belum siap, tapi kamu delete mana-mana item di dalam ni, dalam Premiere nanti dia akan ada error. Okay? So cara mudah untuk import adalah kita select semua video yang kita nak, kita tarik masuk ke dalam panel project. Ini cara mudah lah untuk import. Tu kita boleh nampak semua item-item yang kita select tadi dah masuk ke dalam kita punya project lesson. Okay, pastikan kamu berada dalam project lesson lah sebelum trade ni. Jangan dalam media browser, jangan dalam library, tapi pada project lesson. Kemudian tariklah macam mana yang saya buat tadi, trade, kemudian masukkan dalam project lesson. Okay, so sekarang apa yang kita dah buat adalah kita dah import klip-klip yang kita perlukan untuk kita punya project. Mungkin kamu punya klip lagi banyak lah. Ini sekadar contoh. Okay, katalah okay, kita tengok dulu apa fungsi panel di atas ni. Okay. Bila kita klik mana-mana item, mana-mana klip yang ada pada kita punya projek ni, bila saya double klik, dia akan preview dekat atas. Dia akan tunjukkan dekat atas
apa klip yang sedang kita pilih, dan kita boleh tarik. Kita boleh scroll. Video ini mempunyai audio. Video ini mempunyai audio, kalau kamu boleh dengar. Tapi video yang 1, video 2, video 3 ni dia tak ada audio. Sengaja saya tunjukkan contoh ni supaya kamu boleh nampak dia punya perbezaan. Bila saya double klik dekat sini, dia akan buka video yang kita klik tadi tu, dan bila kita play, dia tak ada audio. Kan kamu tak dengar apa-apa kan? Okey, so sekarang kita belum editing lagi. Untuk edit, untuk edit video, kita tarik video-video yang kita perlukan ke dalam timeline. Cara dia mudah. Kita klik, kemudian kita tarik masuk ke dalam timeline. Okey. Bila kita masuk ke dalam timeline, kamu boleh nampak kamu punya timeline dah ada klip yang kita tarik tadi. Kalau kamu perhatikan, dia ada banyak huruf yang tengah highlight dekat sini. V dan juga A. V untuk video, A untuk audio. Dalam klip yang kita tarik tadi, so kita boleh nampak di bahagian atas ini adalah dia punya video, dan di bahagian bawah adalah audio untuk klip tersebut. Apa lagi yang ada pada timeline? Pada timeline ni kita ada garis masa. Kamu boleh nampak dia start dengan 00, dan ini akan terus memanjang lah, bergantung kepada kamu punya panjang ataupun berapa banyak klip yang kamu akan masukkan. Kalau kita boleh tarik dekat sini, kita boleh nampak dia punya review. Kemudian katalah saya nak import video kedua. Saya tarik video ni, masuk ke dalam sini. Nak masukkan dekat mana? Dekat sini kita masukkan di hujung. Di hujung selepas video tadi. So bila kita tarik, dan bila kita tekan play, kita boleh nampak video itu akan bersambung. Dia masuk video kedua. Seterusnya, katalah kita tarik video ini pula. Tarik di hujung. Kita play. Kita boleh nampak dia punya playback head ni, dia akan bergerak. Dia akan masuk kepada video seterusnya. Dan itulah cara untuk kita susun video kita. Katalah kamu tersilap susun, tak ada masalah. Kita boleh tarik dia, dan kita boleh gerak-gerakkan. Katalah yang ini saya nak pindahkan dekat sini. Just tarik. Kita boleh susun. Bagi ruang sikit lah. Bagi ruang. Mungkin yang ini dekat terakhir ke. Bagi ruang. Kalau kamu edit video, bila ada gap macam ni contohnya, kan, ada cara mudah untuk kita rapatkan. Kita klik kanan, ripple, delete. Sama juga dengan permulaan ni. Permulaan ni kosong. Panjang ni, dia punya kosong ni. Kita klik kanan dekat sini dan kita ripple, delete. So, dia akan tak ada gap antara video. Sebab kalau ada gap antara video-video tu, dia akan ada skrin hitam. Dan ni video seterusnya saya tarik, letak dekat hujung sekali. Inilah cara kita menyusun kita punya timeline pada video. Kenapa saya selitkan satu video yang ada audio? Bila kamu rakam video, kemungkinan besar ataupun memang akan masuklah audio sekali dalam video yang kamu dah edit. Sedangkan kamu tak nak audio tersebut. Sebagai contoh klip ni kan. Katalah kamu tak nak bunyi ni. Kamu nak selitkan keseluruhan video ni dengan satu lagu. So kita boleh buang audio tersebut. Cara mudah dia, klik pada klip tersebut, klip yang mana ada audio tu. Kita klik kanan, kemudian pergi pada unlink. Bila kita klik unlink, dia akan putuskan link antara video dengan audio. So kita boleh tekan delete pada kita punya keyboard, dan audio dia akan hilang. Ni pun sama. Kita buatlah pada semua. Kita unlink, kemudian kita delete, dan kamu akan dapat dia punya video sahaja. Audio dah tak ada. Mungkin kamu nak gunakan dia punya footage video saja. Dia punya audio kamu tak nak. Kamu nak ganti dengan audio lain. So kita boleh gunakan cara ni.
Tapi kalau kamu memang nak audio yang kamu dapat masa rakam tu, jangan buang lah. Okey, ini contoh saya tunjuk. Kalau kamu tak nak audio yang datang masa rakaman tu. Okey, mungkin bila kamu tengah editing, kadang-kadang bila kamu tarik klip daripada sini pergi timeline, mungkin dia tak masuk. Okay, jadi kemungkinan besar pada masa tu benda ni off. Pada V1 dan A1 ni off. Okay, kalau tak boleh masuk, cuba onkan balik. Ni pun saya onkan lah semua, just in case. Okay. Ni pernah jadi dekat saya lah. Saya tarik video tu, kenapa yang masuk cuma audio, videonya tak masuk. Rupa-rupanya V1 ni terpadam. Okay, so kamu ingatlah sentiasa highlightkan benda ni. Okay. So sekarang kita dah ada satu susunan video klip. Kita tengok daripada klip pertama. Ini klip pertama. Kemudian saya cepatkan. Saya cepatkan. Ini klip pertama. Ini klip kedua. Ini klip ketiga. Panjang klip ketiga ni kan. Dan akhir sekali klip keempat. Okey, katalah saya nak pendekkan klip satu ni. Mungkin klip satu ni terlalu panjang. Terlalu panjang bagi saya. Okay, caranya mudah. Kita boleh tanda dekat mana kita nak potong. Okay, kita akan gunakan tool untuk cut dekat sini. Okay, katalah saya play dekat sini. Okay, saya playkan. Okay, kemudian inilah part yang saya nak. Okay, kita boleh gerakkan dia punya frame by frame dengan menggunakan button ini dan juga button ini ke belakang dan ke depan. So kita boleh buat cutting yang tepat pada betul-betul masa yang kita nak. Okay, kita scroll ke depan. Okay, katalah saya nak potong dekat sini. Okay, kemudian cara mudah untuk potong, ambil ni dekat toolbar ni, pergi kepada razor tool. Razor tool ataupun shortcut dia adalah huruf C pada keyboard. Kemudian kamu punya cursor akan bertukar menjadi pisau pemotong. Kemudian pergilah pada garisan playback head tu dan klik. Apa yang berlaku sekarang, kalau kamu tengok, klip tadi dah terpecah dua. Okey, kemudian kita buang bahagian mana yang kita tak nak. Okey, bahagian yang pertama ni saya tak nak. Nak buang macam mana? Simple, just tekan delete pada keyboard. Okay, kalau ada ruang kosong macam ni, apa perlu kita buat? Klik kanan, ripple, delete. Okay, saya ulang sekali lagi. Untuk klip yang ini, ni klip yang panjang kan. Katalah saya nak, saya tak nak ni klip bunga, klip daun ni. Klip daun ni saya tak nak. Okay, saya perlu cari dekat mana saat ataupun frame klip daun tu mula-mula muncul. Boleh depan lagi. Okey, katalah dekat sini. Okay. Klik pada razor tool. Tandakan. Kemudian saya gerakkan saya punya head ni. Okey, teruskan. Okey, sampailah betul-betul daun tu hilang. Okey, kemudian dia dah masuk pada klip tali air ni. Kita tanda lagi sekali. Okay, so inilah bahagian yang kita nak buang bahagian ni. So kita buat dia macam potong kek lah. Kalau kek lapis tu panjang, kita nak buang bahagian tengah-tengah. Okay, kita buat pemotongan pertama, kemudian kita buat pemotongan kedua. Pemotongan pertama dekat sini dan pemotongan kedua dekat situ. Okay, kemudian bila kita dah potong, kita kena delete. Okay, bila kita delete, ada ruang kosong. Apa perlu kita buat? Kita klik kanan, ripple, delete, dan kita akan nampak lah dia punya footage. Daun tadi tu dah tak ada. Dia terus masuk pada footage tali air ni. Itu sebenarnya adalah basic untuk kita buat cutting. Basic untuk kita buat editing dan cutting pada kita punya video. Okey, akhir sekali untuk hari ini saya nak tunjukkan cara untuk kita masukkan audio. Okay, cara dia sama. Kalau kita tengok dekat sini, saya ada satu audio pada saya punya panel project. Kalau kita double klik,
dia akan tunjuklah. Kan nampak dia punya gelombang audio ni. Okay, cara dia sama macam cara kita masukkan video. Just klik, kemudian tarik, dan adalah dia punya audio. Okay. Dan bila audio ni jalan, kita boleh nampak dekat hujung ni dia punya level volume. Okay, level volume ni, okay, saya stop dulu. Level volume kat hujung ni, kalau kita nampak dia punya level tu dah cecah merah, itu maknanya audio kita terlalu kuat, ataupun istilah dia dah berlaku clipping. Jadi kalau audio tu terlalu kuat, kita kena pelankan. Okay, macam mana nak pelankan? Itu di lesson esok lah. Saya buat video yang kedua. Okay, sebab video hari ni saya cuma fokus supaya kamu yang pertama tahu macam mana nak set up kamu punya projek. Yang kedua, tahu macam mana nak import klip. Yang ketiga, macam mana nak susun klip dalam timeline. Yang keempat, macam mana cara untuk buat basic editing dan cutting. Dan yang kelima, macam mana cara untuk masukkan audio ke dalam kamu punya projek. Okay. So, ni baru basic. Kalau kamu tengok dekat sini, dia punya audio pun panjang lagi kan. Nanti ada cara lah macam mana kita nak buat audio dia fade in, fade out. Okay. Sekarang ni, baru cuma dia punya introduction. Okay. So, saya harap kamu cuba practice dulu step-step ini sebelum kita bergerak kepada step yang lebih advance. Okey, untuk save kamu punya audio ni, untuk save kamu punya projek, pergi kepada file save sahaja. Tak perlu save as, sebab kita dah bagi nama pada awal start projek tadi. Okay? Dan Premiere sebenarnya dia ada format, dia ada konsep untuk auto save. Jadi walaupun dia ada auto save, tapi sebagai good practice, pastikan setiap seminit atau 2 minit sentiasa save ataupun Ctrl S. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya harap kamu cuba tutorial yang saya tunjukkan hari ini dan praktis buat basic editing. InsyaAllah kita akan berjumpa untuk sesi video yang seterusnya. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.